Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 996, antara paparan utama. Jangan sokong parti yang susahkan orang susah. Kapal tak siap, helikopter dah sampai ke belum? Salur suntikan fiskal terus kepada rakyat, bukan kroni. PAS mahu pastikan Pakatan Harapan tidak kembali Perintah Melaka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengerusi Parti Amanah Negara, Amanah Melaka yang juga bekas Ketua Menteri Melaka, Adli Zahari berkata beliau amat bersyukur kerana dalam tempoh 22 bulan Kerajaan Pakatan Harapan Melaka telah berjaya melaksanakan beberapa dasar dan inisiatif baharu. Antaranya ialah menubuhkan dana Harta Bumi Putera di Melaka dan berjaya mengumpulkan 33 juta ringgit dalam tempoh setahun. Kata Adli, tujuan dana tersebut ditubuhkan adalah khusus untuk membantu orang Melayu dan Bumi Putera membuat pinjaman perumahan dan pinjaman mikro perniagaan. Kerajaan Pakatan Harapan Melaka juga melaksanakan dasar susu untuk makanan yang dibuat melalui dua fasa, iaitu fasa pertama adalah membantu mereka yang uzur dan telantar yang menggunakan susu sebagai sumber makanan, dan fasa kedua adalah bantuan susu buat anak-anak kecil yang belum bersekolah bagi mendapatkan keperluan makanan cukup terutama susu. Tekad kami hanya satu, melaksanakan tanggungjawab yang diberikan sebaik mungkin. Amanah itu satu tanggungjawab, kata Adli. Dalam hubungan ini, beliau menegaskan proses menyalurkan bantuan kepada golongan rakyat yang susah perlu dipermudahkan tanpa mengira sokongan parti politik. Beliau merujuk kepada situasi semasa pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan negeri yang memberi kemudahan kepada proses pemberian bantuan kewangan kepada rakyat miskin. Proses tersebut dipermudahkan dengan membenarkan bantuan kewangan bulanan dimasukkan terus ke dalam akaun bank penerima terbabit. Tegasnya, langkah itu dibuat bagi memudahkan urusan penerima bantuan yang terpaksa berulang-alik ke Pejabat Jawatan Kuasa Penyelaras dan Pembangunan Dewan Undangan Negeri, JPUN, setiap bulan untuk mendapatkan wang bantuan. Susah pergi dapatkan bantuan kebajikan. Dia susah, dia layaklah. Tak payah berkira. Tidak perlu ambil kira parti politik. Itu yang sepatutnya kita buat. Saya sudah arahkan semasa kita memerintah 22 bulan dulu, saya tidak benarkan orang susah ini bahkan kadang-kadang uzur. Tiap-tiap bulan kena pergi JPUN ambil RM200. Tidakkah menyusahkan mereka? Jadi bukan saja akaun, semua dalam Melaka ini 28,000 orang ketika itu terima duit dalam akaun mereka setiap bulan. Bukankah senang? Katanya dipetik Malaysia Deadline. Bagaimanapun, menurut Adli, sejurus Kerajaan Pakatan Harapan negeri dijatuhkan oleh UMNO dan rakannya bersatu, prosedur pemberian bantuan kembali menyusahkan. Inilah birokrasi yang kita hendak buang. Kita dah buang, bila kerajaan kita jatuh, dia UMNO buat kembali perangai lama, jelas beliau. Namun, beliau ditohmah sebagai boneka DAP oleh UMNO dan PAS. Beliau menegaskan DAP tidak pernah membantah kerajaan negeri melaksanakan pelbagai inisiatif ekonomi bagi membantu meningkatkan sosioekonomi Bumi Putera. Saya ada tubuhkan satu apa yang saya panggil sebagai dana harta Bumi Putera. UMNO yang dikata tolong Melayu, tolong Melayu, tolong Melayu itu. Saya buat dana harta Bumi Putera. Tak ada seorang pun pemimpin-pemimpin DAP yang nak halang. Malah mereka setuju dengan apa yang kita buat. Ingin ditegaskan, sewaktu saya jadi Ketua Menteri, banyak inisiatif yang berjaya kita buat khusus untuk membantu Melayu dan Bumi Putera. DAP tak bantah pun. Saya ingin nasihat kepada pihak di sebelah sana supaya berhentilah main isu perkauman dan lebih baik kita cerita apa rancangan kita untuk membantu rakyat yang baru hendak bangkit selepas 2 tahun terpaksa berkurung dalam rumah. Tegasnya dalam hantaran di Facebooknya. Sememangnya setiap parti berhak untuk berkempen untuk memenangi pilihan raya, sama ada pilihan raya umum atau pilihan raya negeri. Tetapi berkempen dengan menggunakan isu perkauman sangat tidak beretika. Lebih-lebih lagi apabila kempen itu menjadi fitnah, maka ia menjadi dosa. Begitu juga jika bersekongkol dengan perbuatan yang menyusahkan rakyat yang susah. Justru, jadilah pengundi bijak. Jangan sokong parti yang menyusahkan orang susah.
Bekas Menteri Pertahanan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pada 25 Oktober telah memberi keterangan dan penjelasan kepada Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC berhubung dengan kegagalan pembekalan 6 kapal peronda generasi kedua Lateral Combatant Ship LCS oleh Kementerian Pertahanan membabitkan nilai lebih 9 bilion ringgit. Pengerusi PAC Wong Kah Wong berkata Ahmad Zahid menjawat jawatan Menteri Pertahanan dari 10 April 2009 hingga 16 Mei 2013 telah memberikan penjelasan hampir 2 jam berhubung isu itu yang merupakan perolehan pertahanan terbesar dalam sejarah Kementerian Pertahanan MINDEF. PAC memandang serius isu ini memandangkan sehingga Oktober 2020 sejumlah 6.083 bilion ringgit telah dibayar namun tidak ada sebuah pun kapal LCS yang siap dibina walaupun mengikut jadual sepatutnya 2 kapal LCS telah siap dibina setakat ini, katanya dalam satu kenyataan dipetik bernama. Ahmad Zahid adalah saksi ke-6 yang dipanggil PAC selain Ketua Setiausaha MINDEF Datuk Seri Muiz Abdul Aziz, bekas Panglima Tentera Laut Jeneral Bersara Tan Sri Abdul Aziz Jaafar dan Ketua Pegawai Operasi Bostad Naval Shipyard Sdn Bhd BNS Lau Kok Chiang. Sebelum ini, pada 17 Disember 2020, Kah Wong berkata isu tersebut telah dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara 2019 Siri 1, Pengauditan Pematuhan Kementerian Jabatan Persekutuan dan juga dalam laporan Siasatan Jawatan Kuasa, Siasatan Tadbir Urus, Perolehan dan Kewangan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri yang diterbitkan pada 2019. Pelantikan kontraktor utama iaitu BNS Sdn Bhd dilakukan secara rundingan terus. Sehingga Oktober 2020, sejumlah 6.083 bilion ringgit telah dibayar dan tidak ada sebuah pun kapal LCS yang telah siap dibina walaupun mengikut jadual sepatutnya 2 kapal LCS telah disiapkan. Kegagalan menyiapkan kapal LCS ini adalah amat serius kerana ia bukan sahaja membabitkan kegagalan daripada segi tadbir urus, perolehan dan kewangan, bahkan juga memberikan impak terhadap keselamatan dan pertahanan negara, katanya. Ketika itu, PAC Parlimen menjangkakan untuk melengkapkan dan membentangkan laporan berhubung isu pembekalan 6 kapal generasi kedua LCS ke Dewan Rakyat dalam sidang Parlimen Mac 2021. Namun, kita semua maklum, darurat yang diisytiharkan pada 12 Januari 2021 dengan penggantungan Parlimen telah menghalang PAC daripada menyiapkan kerja mengikut jadual. Sementara PAC menunggu 6 kapal peronda yang tidak kunjung tiba, rakyat pula menunggu untuk melihat 6 helikopter tempur ringan jenis MD-530G tiba di negara ini. Pada 11 Mac 2020, Datuk Seri Hishamuddin Hussein yang ketika itu Menteri Luar Malaysia dengan angkuh membidas kenyataan Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mempersoalkan kes kehilangan helikopter yang merujuk kepadanya. Beliau berkata isu berkenaan telah selesai apabila Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Ahmad Hasbullah Muhammad Nawawi memaklumkan akan menerima 6 helikopter tempur ringan jenis MD-530G pada penghujung tahun itu. Katanya Kementerian Pertahanan bukan sahaja mengenai helikopter dan beliau sudah dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk memberi kenyataan mengenai isu helikopter itu. If that's the best you can do, bring it on. Because MINDEF is not just about helicopters. And I've been called by SPRM on the helicopter issue. And PTD has actually said earlier that they are taking delivery of the helicopters end of the year. Sindurnya, sudah tibakah 6 helikopter tersebut pada hujung tahun 2020 seperti yang disebut Hishamuddin? Jawapannya belum. Pada 14 November, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang ketika itu memegang jawatan Menteri Kanan Kluster Keselamatan berkata Angkatan Tentera Malaysia ATM dijangka menerima 6 helikopter berkenaan secara berperingkat mulai Jun tahun 2021. Jun sudah lama berlalu tetapi helikopter yang ditunggu tak kunjung tiba. Pada 19 September 2021, utusan online melaporkan bahawa Pasukan Udara Tentera Darat PUTD dijangka menerima 6 unit helikopter tempur ringan model MD-530G pada Disember ini. Pada hujung Februari lalu, Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamrus Muhammad Zain dipetik media sebagai berkata 6 buah helikopter tersebut akan diperolehi pada Ogos ini namun difahamkan masalah wabak COVID-19 dan faktor spesifikasi khusus yang ditempah PUTD antara punca keperluan aset udara moden itu mengalami kelewatan dibawa masuk, lapor utusan. Nampaknya helikopter pun terkena tempias wabak COVID-19. Untuk rekod, pesawat buatan Amerika Syarikat itu sepatutnya diterima dalam 2 fasa iaitu 2 unit pada Julai 2017 dan baki 4 lagi pada Disember 2018 lalu. Sekarang sudah hujung bulan Oktober 2021. Hanya sebulan lagi kita akan sampai ke bulan Disember 2021.
Menteri Pertahanan yang terbabit kini sudah kembali memegang jawatan yang sama. Kebetulan Dewan Rakyat masih bersidang. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak nak bangkitkan isu inikah? Bring it on, Datuk Seri. Dana tambahan RM45 bilion yang diperolehi melalui Memorandum Persefahaman MOU antara Perdana Menteri dan pemimpin Pakatan Harapan perlu disalurkan sebagai suntikan fiskal terus kepada rakyat dan perusahaan kecil dan sederhana PKS, bukan dialihkan untuk kontrak kroni terutamanya dengan pilihan raya negeri yang akan datang di Melaka dan Sarawak, kata Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Menurut Guan Eng, perkara tersebut dinyatakan dengan jelas dan dipersetujui semasa siri perundingan belanjawan dengan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berikutan laporan bahawa sekurang-kurangnya RM2 bilion akan disalurkan dalam bentuk projek kepada kontraktor. Walaupun DAP tidak membantah projek pembangunan kepada kontraktor, kerajaan mempunyai sumber dana yang lain dan tidak sepatutnya menghalang dana terus kepada rakyat dan PKS, ujar Guan Eng dalam satu kenyataan. Beliau mengingatkan bahawa salah satu tujuan utama Pakatan Harapan menandatangani MOU berkenaan adalah untuk mendapatkan dana tambahan RM45 bilion ini dalam bentuk suntikan fiskal terus kepada rakyat dan perniagaan serta PKS demi menyelamatkan nyawa dan mata pencarian. Selain itu, kata ahli Parlimen Bagan itu, MOU tersebut melibatkan pengecualian faedah selama 3 bulan yang belum pernah dilakukan sebelum ini untuk 50% penduduk terbawah yang akhirnya dipersetujui oleh industri perbankan. Beliau menyarankan bagi mencapai tujuan ini, sekurang-kurangnya RM30 bilion dana langsung perlu diperuntukkan untuk PKS. Dengan baki RM15 bilion untuk kesihatan, manfaat kepada penciptaan pekerjaan dan bantuan kewangan untuk penganggur. Selanjutnya, beliau berkata sebahagian daripada bantuan kepada rakyat yang diumumkan oleh kerajaan akan datang daripada pakej fiskal RM45 bilion yang terkandung dalam MOU ini. RM30 bilion untuk PKS ini juga telah dipersetujui oleh Menteri Kewangan selaras dengan MOU tersebut. DAP berharap dana itu dapat diagihkan dengan segera sebelum penghujung tahun ini bagi dipadankan dengan pembukaan semula ekonomi supaya perniagaan dan pekerjaan dapat bangkit semula dengan cepat. Dalam hidup bersama dengan COVID, marilah kita bekerjasama demi menyelamatkan nyawa dan mata pencarian, tegas bekas Menteri Kewangan Kerajaan Pakatan Harapan itu. Kemarin, rakyat gempar dengan berita mengenai seramai 17 pengarah syarikat termasuk seorang wanita yang dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Putrajaya bagi permohonan reman oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk membantu siasatan penyelewengan dana geran peruntukan yang dikeluarkan Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra. Menurut laporan, beberapa media Magistrate Shah Wira Abdul Halim telah membenarkan 15 orang daripadanya direman antara 2 hingga 7 hari bermula pada Selasa hingga 1 November. Manakala 2 orang telah dibebaskan dengan jaminan SPRM sebanyak RM8,000 setiap seorang. SPRM telah menjalankan operasi besar-besaran menahan pengarah syarikat berkenaan yang berusia antara 24 hingga 68 tahun di sekitar Lembah Kelang. Berdasarkan laporan media, dianggarkan puluhan juta ringgit telah dirembat oleh kumpulan ini yang pada asalnya memohon geran peruntukan mitra bagi melaksanakan program-program sosioekonomi masyarakat India di Malaysia. Siasatan kes ini akan merangkumi semua bentuk permohonan dan perbelanjaan peruntukan geran yang telah disalurkan oleh mitra bermula tahun 2018 hingga kini. Kita menganggarkan hampir 60% daripada peruntukan geran yang diterima oleh syarikat, orang perseorangan dan yayasan bagi tujuan pelaksanaan program pembangunan sosioekonomi tidak sampai kepada kumpulan sasaran yang sepatutnya, kata sumber SPRM di petik media. Difahamkan peruntukan ini dipohon dari mitra dan kemudiannya diselewengkan untuk kepentingan individu tertentu. Apa kaitannya dakwaan penyelewengan dana mitra dengan dana RM45 bilion yang disarankan oleh Pakatan Harapan? Menurut laporan, mitra mendapat peruntukan RM100 juta setiap tahun. Itu pun diseleweng apabila tidak ditadbir urus secara terus dan telus tetapi diberi kepada syarikat yang kemudian menjadi penyangak. Ini kan pula dana sebanyak RM45 bilion. Tidak kira pada era kerajaan mana penyelewengan itu berlaku, penggubal undang-undang harus belajar daripada kelemahan lalu. Jangan program hanya nampak cantik di luar tetapi busuk di dalam. Semoga dana RM45 bilion sampai kepada sasaran yang memerlukan. Bersatu PAS dan Gerakan dilaporkan telah sepakat untuk bertanding pada pilihan raya negeri Melaka akan datang menggunakan lambang Perikatan Nasional. Menurut pengerusi gabungan itu, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, keputusan itu dibuat oleh Majlis Tertinggi Perikatan Nasional pada mesyuarat khas.
Beliau berkata rundingan kerusi-kerusi yang akan ditandingi oleh Parti Perikatan Nasional akan dimuktamadkan oleh jawatan kuasa rundingan kerusi gabungan itu. Difahamkan keputusan ini dibuat apabila Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bertegas enggan bekerjasama dengan Bersatu. Sebelum ini, Naib Presiden PAS Idris Ahmad berkata PAS telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa induk Pilihan Raya Negeri Melaka bagi merangka strategi menghadapi pilihan raya itu nanti. Jawatan kuasa yang dipengusikan oleh Naib Presiden Parti, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar itu dibantu Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat serta Badan Perhubungan PAS Negeri Melaka. Matlamat PAS di dalam Pilihan Raya Negeri Melaka yang bakal diadakan itu sangat jelas, iaitu untuk memastikan Pakatan Harapan tidak lagi berkuasa di negeri itu, katanya di petik media. Kenyataan Idris itu disokong oleh Pesuruhjaya PAS Melaka Datuk Kamaluddin Siddiq yang berkata PAS akan jadi pendamai antara UMNO dan Bersatu bagi mengelakkan Pakatan Harapan kembali berkuasa di negeri tersebut. Katanya Melayu Islam merangkumi 63% daripada 900,000 penduduk Melaka, maka negeri itu memerlukan kepada penyatuan parti berteraskan Melayu. Pepatah Melayu sebut jangan sampai nasi jadi bubur. Katanya pada forum bicara Harakah bertajuk Pilihan Raya Negeri Melaka, Masa Depan Politik Malaysia yang disiarkan secara langsung melalui Facebook Harakah baru-baru ini. Itulah yang diratib oleh pemimpin PAS tanpa bukti kenapa Pakatan Harapan harus dihalang daripada berkuasa. Malah Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang sendiri menggunakan hadis Nabi untuk memburukkan Pakatan Harapan. Ia terkandung dalam sabda Rasulullah SAW yang bermaksud tidak sepatutnya seorang yang beriman disengat sebanyak 2 kali daripada satu lubang yang sama, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam ruangan minda Presiden PAS pada 19 Jun 2021 bertajuk Jangan mudah lupa sehingga ditipu berulang kali. Hadi dilihat mengumpamakan Pakatan Harapan seperti seorang tawanan perang Badar bernama Abu Azzah Al-Jumahi yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW tetapi masih mengulangi perbuatannya. Hadi mendakwa setelah memenangi pilihan raya umum ke-14 yang lalu, Pakatan Harapan telah tidak menunaikan janji dalam manifesto mereka. Kata Hadi, apa yang dibisingkan oleh mereka ialah perebutan jawatan Perdana Menteri yang menunjukkan perangai bernafsu yang rakus, sifat yang diharamkan oleh Rasulullah. Hanya beberapa hari kerajaan Pakatan Harapan berkuasa, sudah terselah sikap mereka yang melampau terhadap Islam dan kepimpinannya. Sedangkan ia satu perkara yang wajib dipertahankan dengan perintah Allah SWT, dakwanya. Namun, Hadi tidak menguraikan sikap apakah yang dikatanya sebagai melampau terhadap Islam itu. Tanpa bukti, tuduhan itu hanyalah fitnah yang nyata. Peluang gerombolan yang kononnya pejuang Melayu Islam ini akhirnya terbuka apabila menerusi langkah syaitan mereka berjaya menjatuhkan kerajaan yang dipilih oleh mandat rakyat. Namun, apakah yang rakyat dapat daripada perbuatan rakus merebut jawatan Perdana Menteri ini? Wabak COVID-19 yang dapat ditangani dengan baik oleh Pakatan Harapan dengan tiada lagi jangkitan baharu dan tiada kematian terus mencanak naik sehingga mengikut data kemarin mencatatkan lebih 2.4 juta jangkitan dengan lebih 28,000 kematian. Hari ini Allah menguji kita apabila 4 ahli Dewan Undangan Negeri penyokong kerajaan bertindak menarik sokongan terhadap Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Man Ali. Ahli Dewan Undangan Negeri tersebut 2 dari UMNO dan seorang dari Bersatu, manakala seorang lagi bebas. Bukan kehendak Pakatan Harapan untuk mengadakan pilihan raya negeri ini. Namun tiada keinsafan pada minda pemimpin PAS bahawa parti yang mereka beri nyawa itu ditentang oleh ahli sendiri. Malah pemimpin PAS menggunakan pilihan raya negeri ini untuk melontarkan kenyataan-kenyataan dangkal bahawa Pakatan Harapan wajar dihalang daripada kembali berkuasa. Untuk rekod, cabutan khas nombor ekor sebanyak 22 kali berlaku di dalam pemerintahan yang disokong PAS, sedangkan Pakatan Harapan telah menurunkannya sebanyak 8 kali sahaja. Pada Mac 2015, gerakan memfailkan saman pemula di Mahkamah Tinggi Kota Baru bagi memohon deklarasi pembatalan terhadap Kanun Jenayah Syariah 2 1993 yang pindaannya diluluskan pada persidangan Dewan Undangan Negeri Kelantan. Gerakan merupakan rakan PAS, kini adalah menentang hudud yang tegar. Terhadap DAP pula yang dimusuhi. Berlawanlah dengan hujah dan fakta, bukan berkias memburukkan lawan dengan memutarbelit hadis dan ayat-ayat daripada Al-Quran yang mulia. Itu menunggang agama namanya, bukan memperjuangkan agama. Rakyat tahu kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas,
Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.